Terima kasih kepada semua yang menonton. Ini adalah minggu pertama sepenuh tahun 2022. Okey, iaitu kita akan melangkah ke tahun baru dan kita ada projek baru. Okey, projeknya adalah untuk bermula daripada tahun 2022 ni. Alhamdulillah, memandangkan saya telah mencapai uh, mencapai 100,000 follower untuk page Fahmi Ramli ni, dan kita secara tidak langsungnya projek kita adalah untuk kita membuka satu klinik guaman syar'i untuk bersama saya. Klinik nama saya bernama Klinik Guaman Syar'i bersama TFR. Saya lah Tuan Fahmi Ramli, TFR. Wow. Amazing. Okay, so kita test dulu mic kita okey ataupun tidak. Okay, alhamdulillah semua sihat Waalaikumsalam semua. Begitulah. Okay, sebab saya membuat live kali ini, biasanya 2 malam macam ni juga, iaitu hari Rabu malam Khamis dan juga Sabtu malam Ahad. Okay, biasanya saya ada tajuk. Okay, tapi bila saya ulas tajuk, saya perasan satu perkara. Bila saya ulas, saya start live pukul 9, dia cakap kadang ada orang nak bertanya soalan, okay? Tetapi dia tak ada ruang. Okay? Bila dia tak ada ruang tersebut, dia kena tunggu saya bercakap dulu, dan kemudian soalan dia tak nampak. Jadi soalan dia dah hilang, and then bila dia nak tanya balik, kadang dia dah keluar. Jadi and then ada juga bila kita dah terang tu, dah habis, ada banyak soalan, tetapi ada yang saya tak sempat. Kan, bila saya tak sempat nak bertanyakan soalan tersebut, nak menjawab soalan yang dipertanyakan, jadi saya membuka ruang lah untuk siapa-siapa yang nak bertanya malam ni, anda boleh tanya. Okey, tengok bagus laju ni. Okey, baru buka klinik je dah ada orang masuk. Okey, saya nak menjawab Puan Salwa Syed Omar. Okey, malam ni nak tanya pasal nak buat saman kepada pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga sehingga kenal 3 bulan terus cerai isteri. Wah, okey. Puan Salwa, kalau dalam undang-undang syariah punya, saya spesifik syariah punya site saja, okey. Untuk yang sivil saya tak akan sentuh sebab saya tak praktis sivil. Untuk syariah, apa yang saya boleh katakan, tidak ada saman yang kita boleh filekan kepada pihak yang mengacau ganggu. Contoh ada lelaki lain, ada lelaki lain yang cuba nak kacau ganggu perhubungan rumah tangga suami isteri ni, and then kita nak saman lelaki tersebut. Tidak ada, okey, tidak ada dalam saman syariah untuk nak filekan tuntutan perkara sedemikian, kerana ia dikatakan sebagai satu bentuk kesalahan ataupun jenayah dalam undang-undang keluarga Islam. Jadi kita tidak boleh saman, melainkan kita hanya boleh melaporkan. Okey, kita hanya boleh melaporkan kepada pihak berkuasa, iaitu Jabatan Agama Islam, dan selebihnya adalah tindakan daripada Jabatan Agama Islam. Okey, tidak ada saman bagi pihak ketiga yang mengacau ganggu rumah tangga yang boleh difailkan dalam tuntutan syariah. Tidak ada. Okey, saya percaya memang ramai orang yang bertanya macam ni, nak buat macam mana tuan? Ada contoh biasanya yang tanya perempuan, dia akan kata ada wanita lain kacau ganggu rumah tangga. Tidak ada. Okey, tidak ada dalam undang-undang yang syariah untuk kita buat tuntutan sedemikian. Okey, kalau untuk sivil, saya tidak pasti. Tapi apa yang saya boleh katakan, saya pun tak pernah dengar lagi saman yang pihak ketiga tersebut. Melainkan mungkin ada berkaitan dengan saman malu ke, yang tu mungkinlah ada. Okay, alright. So, Pelangi Indah cakap, okey tuan. So, maksudnya mikrofon saya okey. Alright, Alhamdulillah. Nampak berseri kan? Malam ni saya baru lepas. Tadi ada buat dinner, ada buat jamuan makan akhir tahun bersama dengan tim saya, Cairo Family Associate. Itu kita ada buat makan akhir tahun je lah. Saya tak boleh nak jemput yang partner co-counsel saya dekat Kelang dengan Bangi. Tetapi kami lakukan apa yang ada dekat sini je lah. An Samad, bolehkah kita buat aduan kepada Jabatan Agama ke atas pihak atau individu yang menghasut dan mengganggu kenyamanan? Samalah. Kenyamanan Wah, kenyaman Okey, memang tugas kita hanya boleh buat aduan je perkara begini. Okey, Puan An, sebab berkaitan dengan kacau ganggu rumah tangga ini, dia adalah satu bentuk kesalahan.
kesalahan bukan tindakan saman yang kita boleh buat, melainkan dia adalah tindakan daripada pihak berkuasa. Okey, macam contoh kalau kata mencuri kan, kalau kita contohlah kita tahu ada orang curi barang kita, contoh dia ambil barang yang bukan milik kita, ambil barang yang bukan milik dia ambil barang milik kita, contoh dia ambil handset. Bila dia ambil handset tersebut, kita tak boleh nak saman. Okey, tapi sebab dia ambil hak kita, maka kita hanya boleh buat laporan polis saja kan. So laporan polis itulah yang akan diambil tindakan oleh pihak polis untuk nak tangkap jika barang tersebut memang dia curi. Itu contoh. Okey, sama macam dalam kes berkaitan dengan hasut, kacau ganggu rumah tangga, kacau perhubungan suami isteri. Kita tidak ada tindakan yang kita boleh saman pihak yang ketiga, pihak yang dikatakan mengganggu tersebut. Okey, so mana ada lagi orang saman pencuri kan? Tak ada. Okey, tidak ada orang saman pencuri. Contoh dia lah. Okay. Waalaikumsalam. Tanya tuan dapat buka branch. Thank you puan. Alhamdulillah, a lot of achievement juga pada tahun ni 2021. Walaupun ranjau kan, kita tahun 2021 ni kita harapkan sebenarnya pada 2020 sebab kita dah lama berkurung. Jadi kita ingat tahun 2021 ni elok lah, tapi tak dijangka rupanya ada PKP ketiga kan. Jadi banyak juga sebenarnya sikit sebanyak terjejas, but kita sentiasa positif yang ada peluang yang mungkin kita boleh dapat daripada perkara tersebut. Dan alhamdulillah kita walaupun PKP kita tak boleh bergerak sebagainya, tapi saya mengambil peluang untuk buat live, memberi perkongsian, dan mungkin hasil daripada perkara itu yang menyebabkan mencapai 100,000. Alhamdulillah. Saya tulis dalam buku, dalam meeting yang pertama pada bulan Januari tahun 2021, saya meeting bersama staff. Saya kata target saya tahun 2021 ni adalah untuk nak capai 100,000. Tiba-tiba je dapat. Kata wow. So tahun 2022 insya-Allah target kita nak capai 300,000. Okay. Thank you lah untuk anda yang support. Anda support itulah yang menyebabkan saya terus menerus memberikan. Okay, saya terus memberikan impak, memberikan bantuan, memberikan solution, memberikan pandangan, jawapan kepada persoalan-persoalan anda. Okay. Puan Natrah. Assalamualaikum tuan, soalan saya, jika hak jagaan telah dapat kepada ibu dan berlaku kecederaan kepada anak tersebut, contoh anak jatuh dan terpaksa menerima jahitan atau warded, bolehkah ayah tersebut membuat ubah perintah atas alasan ibu tersebut lalai atau leka dalam menguruskan anak sehingga berlakunya kecederaan? Terima kasih. Jawapannya ada, ya memang ada, dia boleh buat. Okay. Tetapi mahkamah tidak boleh menilai itu, menilai perkara itu sahaja untuk nak berikan pertukaran hak jagaan tersebut. Dalam undang-undang keluarga Islam berkaitan dengan hak jagaan anak, puan, ada 5 perkara yang mana salah satu daripada perkara tersebut kalau berlaku kepada ibu tu, dia akan boleh pihak lelaki cabar hak jagaan tersebut. So apa dia? Yang pertama ni saya kata murtad. Yang kedua, kahwin lain. Ibu kahwin lain. Yang ketiga, jika ibu ini berkelakuan keji secara terbuka. Yang keempat, kalau ibu berpindah ataupun menukar mastotin dengan satu jarak yang jauh dengan tujuan untuk nak bagi bapa ni tak boleh akses ataupun berjumpa dengan anak tersebut. Dan yang kelima, iaitu ibu menzalimi anak tersebut. Okey. Dia ayat yang tepat apa dia? Dia bukan ada kata ayat menzalimi tu. Sekejap saya baca ayat yang tepat. Okey. Seseorang perempuan hilang hak hadanah yang pertama, yang ke last kali, yang terakhir, seksyen 84(E). Jika perempuan itu mengabaikan atau menzalimi kanak-kanak itu. Baik. Dia mungkin boleh bawa isu tersebut, iaitu mengabaikan ataupun menzalimi. Mengabaikan mesti ada pembuktian, dia tak boleh sekadar mendakwa. Kalau sekadar terjatuh ataupun perkara yang jarang sangat berlaku, yang sekali terjatuh macam tu,
So mungkin yang tu tidaklah sampai tahap kata terabai. Mostly kan kalau tanya kat saya berdasarkan kepada pengalaman macam mana bentuk terabai, kita akan tengok banyak sudut. Especially kita akan tengok dari sudut fizikal anak tersebut lah. Macam perubahan bentuk daripada anak ni mungkin badan dia sihat dan sebagainya. Tiba-tiba makin susut. Duduk dengan ibu ni makin kurus. So nampak terabai kat situ dari sudut tumbesaran dia. Okay? So yang tu boleh jadi juga. Ataupun dari sudut pendidikan pun boleh jadi terabai juga. So macam contoh kan, anak ni asal pandai. Okay, contoh kita ni kan based on exam oriented kan. So kita anak ni katalah semasa duduk dengan ayah okey. Tapi bila duduk dengan mak, contoh bila duduk dengan mak, daripada dapat nombor 1 sedia, tiba-tiba je banyak pula fail. Tu contoh. Tu pun boleh jadi terabai juga. Ataupun dia kata menzalimi. Baik, cerita tentang menzalimi anak ni, dia mesti sampai tahap ibu ni memang ditahan oleh polis ataupun mesti ditahan oleh JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, nak menunjukkan kata ibu ni memang menzalimi. Contoh ada beberapa tahun lepas kalau anda ingat yang seorang ibu telah macam kurung anak tu dekat bawah dekat bangsai. Kamu tahu tak rumah kampung kan, hak duduk dekat bawah tu ada macam sangkak kan. Dia bubuh macam tu. So macam kezaliman tersebut berlaku, yang tu mungkin. Tapi ataupun satu lagi kan, biasa kita tengok mungkin ada beberapa isu yang sampai tahap pukul tu bukan tujuan untuk nak mengajar, tetapi pukul yang sampai tahap mendera. Contoh saya kalau tengok kan, kalau tanya saya video yang lalu kat Facebook semua tu tentang penderaan, kematian kanak-kanak, saya tak boleh tengok. Tapi anda siapa yang tengok, anda mungkin lebih tahu macam mana bentuk kezaliman yang berlaku kan. Cerita macam adik yang tahun lepas ke meninggal tu. Yang tu zalim. Okay. Saya bab zalim ni dia agak berat untuk kita nak buktikan. Tapi apa yang saya boleh cakap, bila kita nak cerita tentang kezaliman yang dilakukan ke atas seorang kanak-kanak, dia mesti bukan datang sekadar daripada mulut orang yang menuduh sahaja. Dia mesti datang dengan pakej polis tahan dan juga mesti datang dengan pakej Jabatan Kebajikan Masyarakat pun ambil ataupun campur tangan. Yang tu mungkin. Tapi kalau setakat macam contoh anak terjatuh, baru sekali tu je terjatuh. Kanak-kanak kan kadang-kadang dia aktif dan sebagainya. Kita tak boleh nak mendakwa yang tu sebagai mengabaikan 100% ataupun mungkin menzalimi. Jauh sekali lah menzalimi anak tu. Okay, menzalimi ni atas tindakan. Macam mengabai dia mungkin boleh bawa, tapi belum tentu lagi yang tu boleh jadi satu faktor yang pemberat. Okay, sebab mengabaikan ni dia pun satu tafsiran yang luas sebenarnya. Cuma bergantung kepada orang yang nak menuntut tu macam mana dia nak mendakwa yang pengabaian berlaku. Okay. Alright. Permata hati. Okay. Best lah. Kan best saya buat live jawab soalan macam ni. Saya nak tanya, kalau cerai fasah, suami tak datang, adakah mahkamah suruh sediakan saksi, dia kes dadah dan ketum? Ya. Pasti, for sure, 100%. Alright. Bila isteri filekan fasah, saman dah sempurna, okay, saman dah sampai dekat tangan suami, ataupun kalau tak sampai kat tangan suami pun, tetapi dah sempurnalah, dah ditampal di rumah, ditampal di papan kenyataan mahkamah, dah ditampal di papan masjid, ada juga ataupun dibuat iklan akhbar. So bila dah mahkamah kata saman tersebut telah disempurnakan, maka mahkamah akan tetap juga tarikh perbicaraan tanpa kehadiran pihak suami. So suami dia nak datang tak datang, tak apa. Sebab anda tengok balik dekat dalam saman kan, hak muka depan borang MS2 tu, dia ada tulis satu ayat dekat bawah. Sekiranya anda tidak hadir, mahkamah boleh meneruskan perbicaraan tanpa kehadiran anda. Tengoklah ayat yang lebih tepat tu. So mahkamah tak perlu tunggu pun kehadiran suami kalau dia dah terima saman tetapi dia tidak hadir. Okey, tapi beban pembuktian tu terletak kepada orang yang menuntut. Bila isteri tuntut fasah, isteri dakwa. Contohnya isteri dakwa kata, saya tuntut fasah sebab suami ambil dadah, suami ambil ketum. So dia kategori di bawah berkelakuan keji secara berkelakuan keji lah mengikut hukum syarak.
Okey, so isteri boleh tuntut fasakh. Cuma bila kita nak buktikan kepada mahkamah tu, inilah satu problem yang besar. Sebab anda pasti bila tuntut fasakh ni mesti kena ada saksi. Saksi problem kita. Okey. So kalau kes dadah dengan ketum, saya dah pernah banyak kali cakap, ia adalah kes jenayah. Okey, dia adalah kes jenayah. Bila kes jenayah, jika seseorang itu terlibat dengan jenayah, okey, ambil dadah ke, ketum ke, tetapi dia tidak pun ditangkap, dia tidak pun ditahan oleh pihak polis. Polis tak ambil tindakan pun. Kita pun tak pernah buat aduan. Cuma kita tahu, suami kita mungkin ambil dadah, dia simpan barang dekat rumah, ada bekas straw kecil, hidup dia serabut dan sebagainya. So kita nampak ada tanda-tanda mungkin ada orang dia simpan barang-barang tersebut. Kononnya untuk dijadikan bukti. Ingat, anda sebagai orang yang menuntut tersebut, memang betul beban pembuktian kepada kita. Tetapi ingat, dalam bab jenayah, sama ada dadah ke, ketum ke dan seangkatan dengan dia, ia tidak boleh kita bawa dadah tersebut sebagai bukti. Kita tak boleh bawa gambar-gambar dia ambil dadah tu sebagai bukti. Dia tak cukup macam tu. Dia mesti ditahan oleh pihak polis, didakwa di mahkamah sivil, kemudian dijatuhkan hukum. Sama ada dijatuhkan hukum ke AADK ke, ataupun dijatuhkan hukuman penjara ke, asalkan dia dijatuh hukum. Bila seseorang itu dijatuh hukum, sama ada dia kena bayar denda ke, ataupun dia penjara ke, baru boleh kita katakan yang dia berkelakuan keji disebabkan mengambil dadah. Sebab dadah dengan ketum ni, dia adalah satu perbuatan jenayah. Saya cakap banyak kali, perbuatan jenayah, dia mesti kena ada tangkapan. Jadi kalau katalah dia ditangkap, okay, dan ditahan tersebut, dibawa ke penjara dan sebagainya, so saksi yang boleh anda bawakan mungkinnya adalah pegawai AADK ataupun pegawai polis yang membuat siasatan terhadap kes tersebut. Okay, dia bukan anda sendiri yang buktikan. Cuma kalau ada orang lain yang nak buktikan pun, mungkin kita boleh cerita saksi ni cerita tentang habit. Ada orang dia pernah memang, saya selalu juga datang rumah mereka ni. Contoh adik-beradik kan, adik-beradik datang, memang hidup mereka ni tak tentu arah lah. Saya nampak laki dia ni pun memang saya syak sesuatu lah. Pernah juga saya pernah nampak yang, contoh ni saya pernah bawa kes macam ni. Saksi nampak memang polis tahan. Polis tahan suami. So kita boleh cerita macam tu sahaja. Tapi kita nak sahkan bersalah ataupun tidak, kita tak boleh. Saksi pun tidak boleh lagi, melainkan saksi yang memang berautoriti. Siapa? Pegawai AADK, pegawai polis. Faham? Tapi apa-apa pun untuk menjawab soalan ni, asalkan saman tersebut telah sempurna, suami tak hadir, anda boleh buktikan secara sebelah pihak. For sure dia agak berat juga sebenarnya. Erek Desor. Isteri lari macam mana? Okey. Isteri lari macam mana? Macam pendek je, saya pun tak tahu soalan dia. Kalau tanyakan saya, kalau isteri lari macam mana, kejarlah. Kan? Saya pun tak tahu. Cari, okey. Kalau kata lari tak tahu pergi ke mana, carilah. Tapi katakanlah kita tahu dia lari itu ke rumah keluarga dia. Dia lari balik ke rumah keluarga, contoh dia. So kalau dia lari balik ke rumah keluarga, jalan yang pertama, kalau tanya saya, yang terbaik adalah pujuk. Okay, pujuk. Bincang cara baik. Cuba mengorat balik. Macam mana? Cuba kalau saya kata pergi kaunseling lah. Ajak untuk kaunseling dan sebagainya. Tapi kalau memang kita dah cuba habis baik, dan anda sebagai seorang lelaki pun, anda sebagai suami pun tak mahu melepaskan isteri, apa yang boleh dilakukan dalam sudut undang-undang adalah anda kena memfailkan tuntutan kembali taat di mahkamah. Dengan niat satu je, untuk disabitkan nusyus. Tapi kita kena tahu apa kesan nusyus tu. Kesan nusyus terhadap seorang isteri adalah dia tidak layak untuk mendapat nafkah sahaja. Lebih daripada tu kita tak boleh. Maksudnya macam contoh, ada setengah orang dia harapkan bila mahkamah perintahkan isteri ni nusyus sebab isteri ni lari daripada rumah contohnya, dia harapkan dengan perintah tu isteri tu akan patah balik ataupun isteri tu akan dikenakan penjara. Tidak ada perkara tersebut.
mahkamah hanya akan keluarkan perintah nusyuz dan kesan nusyuz hanyalah yang pertamanya of course lah berdosa lah. Yang keduanya adalah tidak layak untuk mendapat nafkah. Sama ada nafkah zahir ataupun nafkah batin. So dia tak layak dapat nafkah melainkan isteri ni telah kembali taat semula. Okey. Tapi kalau kata nak perintahkan penjara disebabkan sebabkan isteri nusyuz, tidak ada. Okay, tidak ada lagi perintah penjara terhadap isteri nusyuz sebab itu tidak ada dalam hukum syarak. Dan nak mengharapkan juga, jangan kata penjara, nak harapkan kena denda pun tidak ada. Dia hanya kesan dia adalah tidak dapat nafkah sahaja. So soalan yang tergantung macam ni, isteri lari macam mana? Kejar. Okay? Bincang baik-baik. Tu je. Haida Noranis. Salam. Lau suami. Makin pendek Assalamualaikum salam. Kalau suami asyik halau isteri macam mana ya? Sedangkan dia kantoi macam-macam. Suami asyik halau isteri. Isteri tu apa perasaannya? Kita lah. Kalau anda sebagai isteri kena halau tiap-tiap hari. So, apa yang kita nak buat? Janganlah tanya saya. Kita sendirilah yang nak tentukan kan. Jangan tanya saya, tuan, macam mana hala tuju perkahwinan saya untuk tahun 2020? Apa yang saya patut capai? Mana saya nak tahu? Kalau tanya kat saya, tahun 2020 apa tuan nak capai? Saya bolehlah cerita apa target saya. Saya tak tahulah apa target perempuan. Kan? So kita sendiri kena tahulah. Kalau kata kita sendiri dah kena halau selalu, kita nak buat apa? Kita nak apa dalam perkahwinan kita ni? Semua orang kahwin nak bahagia. Ada ke orang kahwin? Boleh tak cerita? Siapa boleh komen kat sini? Kahwin ni, memang tujuan aku kahwin ni sebab aku nak minta dihalau oleh isteri, oleh suami. Saya tak tahulah kalau ada. Minum dulu. Thank you semua. Sambil-sambil tu, saya promote sekali lagi buku saya, iaitu 16 bukti fasah terbaiklah. Ramai gila yang dapatkan buku ni. Ada sebagai support saya punya penulisan, support saya punya idea, dan ada juga yang bertujuan untuk nak mengumpul bukti dalam tuntutan kes fasah. Thank you. Siapa yang belum dapatkan lagi boleh dapatkan. Macam mana nak dapatkan? Anda boleh komen kat dalam live ni. Anda tulis je komen, saya nak buku. Saya nak buku. Tulis je, saya nak buku. Senang je. Tulis, saya nak buku. Esok insya-Allah saya punya staff, saya punya tim saya akan PM siapa yang tulis saya nak tersebut. Okay? Alright. Kisha Kaisara Siti. Saya ingin bertanya tuan, kalau suami ceraikan melalui WhatsApp ataupun video call, apakah jatuh sah talak itu? Terima kasih. Baik. Kalau perceraian melalui WhatsApp, WhatsApp ni maksudnya saya ambil kira bertulis lah. Saya ambil kira bertulis dulu. Kalau dia hantar dalam bentuk bertulis, WhatsApp secara bertulis. Kalau secara bertulis, pastinya ia adalah disebut sebagai lafaz cerai kinayah, iaitu kiasan. Dia sama konsep macam lafaz cerai dalam bentuk hantar surat. Dalam hukum syarak membahaskan dulu cerita tentang lafaz cerai secara bertulis. Dia walaupun tulis tu memang tulis aku ceraikan kau dengan talak satu, contohnya dia memang tulis. So konsep diguna pakai juga dalam WhatsApp, hantar WhatsApp bertulis. Kalau bertulis ni, walaupun ayat tu jelas, kita sebut lafaz yang jelas ada perkataan talak, tetapi dia tetap dikira sebagai kiasan ataupun kinayah disebabkan dia bertulis. Jadi, dia perlukan kepada pengakuan ataupun niat suami. Apa niat suami dalam penulisan tersebut? Itu pasti. Yang keduanya, sekarang ni zaman yang kita dah biasa dengan video. Video call, video conference. Macam sekarang ni, saya buat live. Kalau dulu 2010 tu mungkin kita tidak ada lagi live macam ni. Bahkan yang kata 2010, 2017 ke 2016 ke, mungkin kurang lagi penggunaan live macam ni. So kita dah biasa dengan video call. Dulu orang nak call video ni, saya ingat dulu ada Skype je. Itu pun saya tak tahu guna pun.
Okey, tetapi yang lain-lain ni kita tak pernah lagi dengar video-video kan. But for now, sekarang ni video call ni memang dah satu benda yang dah menjadi kebiasaan. Tambah-tambah line internet pun makin murah pula sekarang kan. Ada yang sampai unlimited tu, kita boleh video call sedia. Okay? Kalau orang dulu nak bergayut, dia bergayut dengan elok je tu je. Sekarang ni video call lah, 24 jam pun tak apa. Kan? So, kalau video call ni, pada saya, dia boleh jatuh kepada lafaz cerai yang soreh, lafaz cerai yang jelas. Kalau contoh macam ni, kita buat video call kan kita nampak macam tu, dia boleh jadi lafaz yang jelas juga. Okey, cuma dia kena tengok sebab ada keadaan yang macam ni. Contoh suami buat video call dengan isteri. Okey, buat video call dengan isteri, tiba-tiba suami lafazkan cerai kepada isteri tersebut. Kita kena tengok dulu menepati rukun talak ataupun tidak. Sebab salah satu daripada syarat untuk rukun talak ni sempurna, selain daripada ada suami, ada isteri, ada lafaz semua tu, salah satu daripadanya adalah dia syarat dia. Syarat sah talak ni salah satunya adalah tidak ada paksaan. Betul kan? Tidak ada paksaan. Tidak ada orang boleh paksa seseorang suami ni untuk melafazkan talak. Kalau ada orang paksa, dia mungkin tidak boleh disabitkan. Okay? So, video call macam ni, kita hanya nampak yang dekat sini sahaja. Betul? Bayangkan, anda tengok saya sekarang ni kan, anda hanya nampak apa yang nampak kat aku je lah kan. Tapi apa tak nampak di sebalik aku ni kan. Kat belakang kamera ni apa semua tak nampak kan. Siapa orang. So, boleh jadi video call yang dilakukan tu, kalau kata suami lafaz tu, dia mungkin ada dalam keadaan yang dipaksa. Contoh kan, di sebalik telefon ni, ada orang mengacukan pistol. Contoh dia tunjuk macam tu. Ni, nampak pistol ke? Pistol ni, dia pergi ke belakang sini. Lafaz talak. So, boleh jadi juga. Ada possibility tak? Kan? Ada kan? Jadi, apa-apa pun, video call, pada saya, dia boleh jadi lafaz yang jelas. Okay? Cuma kita nak kena tengok dari sudut syarat sahnya. Syarat sah satu talak tersebut. Dia mesti dalam keadaan rela. Itulah yang paling penting sekali. Tidak ada paksaan. Macam contoh, saya ada satu kes di Kuala Muda. Hakim tu tidak membenarkan. Ini benarkan. Bukan. Ni kes orang lain. Kes orang lain. Dekat Kedah juga. Kawan saya punya kes. Dia kata hakim tak benarkan untuk suami yang berada di luar negara melafazkan talak tersebut sebab dibimbangi suami tersebut ada orang paksa dia. Betul juga sebab tidak ada orang yang di belakang kamera kita tak nampak. So ada logiknya jugalah kat situ. So untuk menjawab kepada persoalan ni, aku dah merungkai panjang-panjang lah kan. Jawapannya yang terbaik adalah kalaupun suami melafazkan talak tersebut melalui WhatsApp bertulis ke ataupun video call ke, pastinya adalah saya tak boleh sahkan. Aku jawab bukan main panjang lah kali, aku tak boleh sahkan. Sebab apa? Sebab untuk mengesahkan perkara tersebut, yang tu adalah kuasa kepada hakim. Saya pun tak boleh nak tafsirkan sah ataupun tidak. Kerana apa? Kerana ia perlukan kepada perbicaraan. Perlukan kepada isteri beri keterangan, perlukan kepada suami memberi keterangan. So, kalau kita nak tahu sah ataupun tidak, kena buat pengesahan. Kalau isteri dengar, isteri boleh buat pengesahan. Ataupun suami tu yang melafaz, dia tulis ke WhatsApp ke, video call ke, dia buat pengesahan sendiri pun boleh juga. Lagi bagus. Okay. Tugasnya adalah untuk kita membuat pengesahan dan biar mahkamah yang mengesahkan. Saya cakap tadi ni based on dari sudut prinsip sahaja. Boleh ataupun tidak disabitkan tu je. Okay? Alright. Ya, terima kasih sama-sama. Dicadangkan terbitkan kompilasi soalan dan jawapan kes-kes oleh tuan. InsyaAllah. Okay, thank you atas cadangan tersebut. Nanti saya akan maklumkan kepada tim saya untuk cut lah video dengan soalan-soalannya. Tapi sebenarnya kan, saya punya, kalau dulu mungkin saya dah kena cut kan. Sekarang ni saya dah macam lebih simple sikit. Bila ada TikTok, kan bila ada TikTok ni, apa perasan tak?
Mudah kan? Kalau hampa tanya soalan yang simple pun, saya jawab dalam 3 minit, kemudian post. Ramai juga yang share. Tak payah nak cut-cut. Saya cuma buat macam ni sebab ramai orang yang lebih suka live kan, yang lebih suka tanya secara direct. Okey, tapi saya hargailah cadangan tersebut puan, insya-Allah. Bilakah tuntutan nafkah anak boleh dibuat selepas diceraikan di luar mahkamah? Tuntutan nafkah anak ni, jangan kata cerai. Tak bercerai pun boleh buat tuntutan. Okey, Puan Annie, alright. Kalau tuntutan nafkah anak, kita tak perlu tunggu untuk kita bercerai ataupun kita dalam proses perceraian. Dalam perkahwinan pun, tak minta cerai pun kita boleh buat tuntutan sebab kita bukan tuntut hak kita. Bukan tuntut hak ibu tu. Kita tuntut on behalf. Hanya mewakili anak tu sahaja. Sebab anak, dia tidak boleh membuat tuntutan nafkah ke atas diri dia sendiri. Melainkan dia telah mencapai umur 18 tahun. Capai umur 18 tahun, kalau dia tak dapat nafkah daripada bapa dia, dia boleh buat tuntutan nafkah diri. Tapi umur anak yang 17 ke bawah, dia kena ada orang yang tuntut bagi pihak dia. Biasanya ibu lah. Okay, so ibu tuntut nafkah anak ke atas bapa. So kita tak perlu tunggu nak cerai. Dalam proses dalam perkahwinan ke ataupun dalam proses perceraian pun, kita boleh filekan tuntutan nafkah anak. Okay, jangan tunggu sebab yang ni melibatkan hak anak dan yang ni melibatkan kebajikan anak. So, tuntut je. Oh. Intan Liana. Saya nak bertanya, kalau isteri keluar dari rumah disebabkan tak tahan dengan mertua, selalu lepas marah kat isteri berulang kali. Dah ajak suami duduk asing tapi suami tak mau. Nusyus ke seorang isteri? Okey. Saya cerita tentang, saya bercakap tentang tanggungjawab ataupun hak. Okey, saya bercakap tentang hak seorang isteri. Sekiranya, dengar betul-betul, sekiranya berkahwin, seorang suami berkahwin dengan seorang isteri, dia dah ambil tanggungjawab, wajib untuk dia menyediakan satu rumah ataupun tempat tinggal kepada isterinya. Dia mesti atas kemampuan. Okay? Tetapi, kita kalau kata isteri tu minta rumah yang berasingan, wajib untuk suami tu sediakan rumah yang berasingan daripada rumah orang lain. Walaupun ibu dia sendiri ke, ataupun walaupun daripada keluarga mertua ke, dia mesti sediakan berasingan. Dia tak boleh campur. Kalau dia reda, dia okey, isteri tu okey, maka dia boleh duduk. So suami tu tak perlu sediakan lain. Okey? Cuma dia hanya perlu tanggung segala-gala liability yang lain lah. Makan, minum, bil-bil, semua tu saja. Tapi kalau isteri minta untuk disediakan rumah yang berasingan, lelaki yang kahwin tersebut, dia wajib untuk sediakan. Ni bukan saya cakap ni. Ni ulama'-ulama' cakap ni. Hukum syarak tetapkan. Tapi, rumah yang disediakan tu ikut kemampuan daripada pihak suami. Faham? Dia tak boleh macam contoh, suami ni kerja biasa-biasa aja, tapi nak rumah banglo. Contoh dia. Okey, tak boleh macam tu, dia kena ikut kemampuan. Kalau kita nak duduk rumah banglo, kena tengok kepada pendapatan suami tu juga. Faham? Okey. Jadi, kalau katalah kita seorang isteri tak tahan, dah banyak kali bergaduh dan sebagainya, dah minta duduk rumah asing, okey, dia tidak dikira sebagai nusyus. Okey. Nusyus, ni satu cerita pasal nusyus dari sudut undang-undang juga. Nusyus adalah satu perintah daripada mahkamah ke atas seorang isteri. Yang ingkar ke atas suami dia. Okey, jadi kita tak boleh kata seorang perempuan itu nusyus, melainkan hakim sahaja. Okey. Bukan orang yang ada nama hakim. Siapa yang ada nama hakim kat sini, bukan. Hakim mahkamah syariah. Yang boleh sebut isteri ni nusyus selepas suami tu membuat segala tuntutan
yang berkaitan dengan sabitan nusyus. Dia kena bantu, dia kena dakwa, dia kena buktikan kepada hakim yang isteri dia telah berlaku nusyus. Kalau hanya sekadar masih bau keluar daripada rumah, tak tahan dengan sebagainya, tapi tidak ada pun notis kembali taat tidak ada, nasihat pun tidak ada dan sebagainya, tiba-tiba nak cakap isteri tu nusyus, maka sangat sukar. Kita kena ada proses undang-undang untuk kita nak sabitkan seseorang isteri tersebut nusyus. So apa yang, kalau katalah suami cakap macam tu saja, maka saya beranggapan isteri tu tidak lagi nusyus. Okay? Clear? Thank you so much. Samad, apa jenis tindakan yang Jabatan Agama akan lakukan? Jangan tanya kat saya. Saya tak tahu sebab saya bukan orang Jabatan Agama. Yang ni kita kena panggil orang lain untuk jawab. Right? Lebih baik dan lebih tepatnya adalah pihak penguatkuasa agama. Yang ni kena tanya pihak penguatkuasa agama lah. Saya tak tahu apa tindakan ni, Pak. Permata hati saya dah jawab kan. Okey. Permata hati, tuan tak nampak komen saya ke? Tadi saya dah jawab dah kan? Mungkin baru naik kot. Sabar bersabar. Dia lalu-lalu macam tu je. Okey, Sumarni Yusof. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Nak tanya, kalau suami ada isteri dua, si suami kebanyakannya di rumah isteri kedua, si suami jarang pergi ke rumah isteri pertama, dalam 4 atau 5 bulan sekali dia datang. 4 bulan. Oh, okey. Saya nak tanya, isteri pertama adakah juga hak dalam harta sepencarian, sedangkan suami tinggal di rumah isteri kedua? Cerita macam tu. Okey. Jawapannya ada. Alright. Harta sepencarian dia bukan bergantung kepada berapa banyak bermalam. Berapa banyak bermalam suami isteri tu. Tak. Okey. Harta sepencarian dia bergantung kepada sumbangan. Kalau isteri pertama tu yang banyak menyumbang wang ringgit, banyak buat kelak wang ringgit untuk buat rumah tu dan sebagainya, tapi rumah tu atas nama suami, contoh dia. Walaupun suami tu jarang balik ke rumah isteri pertama tersebut, jarang lah, kata tadi 4-5 bulan sekali baru balik, tapi isteri pertama ni yang banyak buat kelak duit, banyak menguruskan rumah tangga, uruskan anak-anak sebagainya, dia tetap layak, dia tetap berhak. Bukan soal bermalam. Isu harta sepencarian, isu yang pertamanya isu wang ringgit. Ingat betul-betul. Dia tidak ada isu bermalam ke, isu bergaduh macam mana ke, dia tak ada. Kita tak akan bincang soal tu. Dia hanya akan dibincangkan tentang yang pertama, soal sumbangan wang ringgit ataupun sumbangan zahir. Sumbangan langsung. Dan yang keduanya kita akan, kalau dekat dalam mahkamah pun kita akan bicara tentang sumbangan tak langsung. Sumbangan tak langsung ni macam-macam. Contohnya melahirkan anak, uruskan anak, menguruskan rumah tangga. Walaupun suami jarang balik 4-5 bulan sekali pun, tapi rumah tangga still dia yang uruskan. Maka tak ada sebab pun nak mengatakan yang isteri pertama tu tidak layak. Bukan soal isu bermalam. Okay? Alright. Apa benda? Panjangnya. Linda, L-Y-N-D-H-A, Linda. Salam tuan, mohon nasihat. Waalaikumsalam. Dalam keadaan perceraian belum disahkan dan tuntutan nafkah pun belum dilakukan, tapi bekas suami telah lari ke luar negara dan ahli keluarga bekas suami tidak ada mau kena-mengena dengan perceraian. Apa yang boleh dilakukan bagi membolehkan tuntutan nafkah boleh dilakukan dan diterima oleh bekas suami? Apa yang boleh dilakukan bagi membolehkan tuntutan nafkah boleh dilakukan dan diterima oleh bekas suami? Kita tuntut cerai, kita nak tuntut nafkah. Nafkah apa? Kalau kita tuntut cerai,
saya rasa tak relevan nak tuntut nafkah. Orang yang tuntut nafkah, okay, orang yang memfailkan tuntutan nafkah diri, biasanya orang yang tak mau bercerai. Okay, dia tak mau fikirkan tentang perceraian, cuma dia nak tuntut hak dia. Hak nafkah dia sahaja. Yang ni orang yang tak mau fikirkan tentang perceraian. Tapi orang yang dah nak tuntut perceraian, sama ada cerai biasa ke, ataupun cerai fasah ke, dia berlaku disebabkan dia tidak dapat nafkah contohnya. So, berapa dia nak tuntut lagi nafkah? Okay, saya tak nampak relevan kat situ. Jadi kalau katalah suami ni dah lari ke luar negara, kita nak buat tuntutan perceraian. Kalau perceraian Seksyen 47, mungkin sukar. Sebab suami tidak ada. Kan dia perlukan kepada persetujuan daripada pihak suami untuk lafaz cerai. Okay, jadi apa yang isteri boleh lakukan? Mungkin isteri boleh failkan fasah ataupun cerai taklik. Sebab suami dah lari ke luar negara, dah tinggalkan isteri tanpa sebarang nafkah. Tanpa sebarang nafkah, lebih pada 3 bulan, isteri tanggung sendiri sebagainya. Maka isteri failkan fasah tersebut. Okay? Tapi isteri yang kena buktikan secara sebelah pihak. Yang suami tu dah lari ke luar negara ke, ataupun buktikan yang tiada nafkah daripada suami. So dia yang tanggung nafkah diri sendiri, based on pendapatan, based on gaji, buat pembayaran utility, bayar sewa rumah, bayar rumah bulanan dekat bank. So kita kena buktikan kepada mahkamah yang perbuatan tersebut dilakukan oleh kita sendiri. So kalau tanya apa boleh lakukan meminta nafkah, jawapannya anda tak boleh, tak sesuai nak tuntut nafkah dalam masa yang sama nak tuntut cerai. Dia mesti salah satu. Okey, kalau cerita dia nak tuntut nafkah iddah, nak tuntut mut'ah ke, ataupun nak tuntut nafkah tertunggak, yang tu selepas disahkan bercerai. Selepas dah disahkan bercerai, anda boleh tuntut nafkah iddah contohnya. Nafkah iddah kalau diceraikan dengan talak raj'i, kalau cukup syarat. Okey. Kalau tak dapat nafkah iddah, nak tuntut nafkah tertunggak, so anda kena buktikan berapa tunggakan dan macam mana anda nak buktikan tunggakan tersebut, nilai dia. Okey. Kalau nak tuntut mut'ah pun boleh juga, asalkan mesti dah disahkan berlakunya perceraian. Okey. Ramlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana pula suami tak bagi batin selama 2 tahun, lepas tu curang dengan ex-girlfriend? So, ada 2 isu kat situ. Iaitu nafkah batin, yang keduanya berkelakuan keji. Baik. Bagi isteri yang mungkin suami dia tak mau ceraikan dengan cara yang baik, dia nak cerai tapi suami tak mau cerai. So, isteri nak filekan fasah, okey, nak mohon mahkamah untuk bubarkan perkahwinan tersebut. Maka isteri boleh filekan fasah di bawah 2 alasan, 2 faktor tuntutan fasah tu. Yang pertamanya, tak dapat nafkah batin lebih daripada setahun. Okey, dalam undang-undang nafkah batin tak dapat mesti setahun. Yang keduanya adalah berkelakuan keji, iaitu perbuatan curang. Cuma kita nak kena buktikanlah perbuatan tersebut keji yang macam mana. Okey, so tanya kat saya apa nak buat, itulah yang boleh kita buat. Kalau kita tak mau cerai, kita bincanglah baik-baik. Tak dapat nafkah batin, minta nafkah batin. Okey. Kalau kata curang, bincang baik-baik. Dia nak kahwin ke? Macam itulah. Saya tak tahulah macam mana pun. Cuma kalau soalan macam ni agak tergantung sebenarnya. Yeah. Saya nak tanya tuan, Ain Natrah, saya nak tanya tuan, kalau suami lafazkan cerai melalui WhatsApp tanpa sebab dan kelakuan suami kebelakangan ni macam tak berapa waras, tapi bila tanya kenapa nak cerai, dia cakap sebab nak dekatkan diri dengan Allah. Wow. Dan bila tanya waras atau tidak, tetap dia cakap dia sedar dan waras. Tapi kelakuannya memang macam tak waras kebelakangan ni. Jatuh tak talak tu ya, tak ada bergaduh yang tak ada sebab. Okey. Lafaz cerai melalui WhatsApp, ada sebab ke? Tak ada sebab ke?
dia dikira lafaz cerai kinayah. Macam saya cakap tadi. Puan Ainatra mungkin baru masuk kan. Okey. Lafaz cerai melalui WhatsApp adalah lafaz cerai kinayah. Kiasan. Apa maksud kiasan? Okay. Maksudnya dia perlukan kepada niat suami. Okay. So kalaulah memang suami ni berniat untuk cerai, dia memang hantar tu secara bertulis, dan kemudian bila kita buat pengesahan di mahkamah, mahkamah akan tanya ada niat cerai ataupun tidak. Kalau dia cakap ya saya ada niat, tak kisahlah dia waras ke, dia tak waras ke. Okay. Tapi kalau dia tanya tu memang dia cakap cara elok lah kan. Dia cakap dia waras tu maksudnya dia tak gila lagi lah. Kalau tak gila ni maksudnya di sisi mahkamah dia masih kenal diri dia, dia masih lagi elok datang ke mahkamah. Cuma mungkin perbuatan itu mungkin agak pelik dan sebagainya. Yang tu tidak dikira sebagai tak waras lagi. Waras ni lawannya gila. Gila ni lain lah. Waras ni maksudnya berakal fikiran lagi. Okey. Jadi kalau mahkamah tanya dia, saya masih waras, saya memang ada niat untuk cerai, maka mahkamah boleh sabitkan. Cuma kalau tanya saya sah ataupun tidak, yang ni kena buat pengesahan. Okey, macam tadi juga kena buat pengesahan dekat dalam mahkamah syariah. Tulislah lafaz WhatsApp tu macam mana suami lafaz tu, and then nanti suami akan disoal oleh hakim tu tentang perbuatan dia. Betul tak ada hantar WhatsApp tersebut bagaimana isteri dakwa ni? Ya betul. Apa niat kamu? Ada niat cerai ataupun tidak? Ya, saya ada niat. Maka insya-Allah mahkamah boleh sabitkan. Okey, mahkamah boleh sabitkan. Sebab lafaz cerai melalui WhatsApp ada sebab ke tak ada sebab ke, dia adalah lafaz cerai kinayah. Dia perlukan kepada niat suami tersebut. Rosnita Ros, saya nak tanya macam mana nak buat jika hak penjagaan anak belum diputuskan lagi? Semasa perbicaraan hak penjagaan anak, hakim ada memberitahu si ibu boleh mengambil kembali anak tersebut kerana sesi persekolahan. Tetapi si bapa tak mengizinkan. Sebelum perceraian, anak-anak tinggal bersama ibu. Tetapi semasa proses perceraian, si bapa minta anak tinggal bersama dia. Okey, baik. Bila satu pasangan yang telah bercerai, okay, dalam proses tuntutan hak jagaan anak, hak jagaan kekal, okay, dekat dalam mahkamah syariah, Arian, dalam tuntutan hak jagaan kekal, hak jagaan anak, okay, dia ada proses perbicaraan. Proses yang mengambil masa panjang sikit. Sebab dia ada proses dakwaan dan dia ada proses untuk kita nak buat perbicaraan. Ada orang yang buat tuntut anak, jagaan anak ni, daripada anak kecil sampai ke anak besar pun tak selesai lagi. Sebab dia ada proses yang panjang. Pihak ni ada saksi, pihak ni ada saksi. Yang ni lawan, yang ni ada keterangan dia, yang ni pun pihak ni pun ada keterangan dia. Okay? So, bila ada proses perbicaraan yang mengambil masa panjang, memang akan ada isu. Dalam tempoh ni siapa yang nak jaga? Kan? Kalau orang yang boleh bertolak ansur, boleh toleransi, boleh bincang cara baik, okey, fine. Kita bolehlah jaga baik-baik. Sementara mahkamah putuskan tentang hak jagaan kekal. Okay? Tetapi kalau nak tunggu benda ni, tak ada penyelesaian, masing-masing berkeras nak buat nak jaga anak ni, maka dalam proses undang-undang dia ada satu tuntutan yang pihak-pihak boleh buat tanpa ada proses perbicaraan. Kita sebut nama dia tuntutan jagaan anak ataupun permohonan hak jagaan sementara. Ataupun kita sebut permohonan interim. Macam kita tahun lepas kan kita ada Perdana Menteri interim. Berapa kali? 2 kali. Okay, satu masa sebelum COVID, tukar. Satu ada Perdana Menteri interim. Apa maksud interim? Sementara. Ingat lagi tak? So, permohonan hak jagaan anak sementara ni, dia tidak ada perbicaraan. Okay? Dia tidak ada kita proses untuk masuk kandang, untuk kita bagi keterangan, untuk ada saksi bagi keterangan, dia tidak ada. Okay? Dia hanya 100% bergantung kepada affidavit, akuan bersumpah secara bertulis. Okay? Dengan segala pembuktian yang dalam bentuk dokumen. Apa dokumen yang kita ada yang boleh menguatkan, yang itulah yang kita akan masukkan. Okay? Dia hanya bergantung 100% kepada penghujahan. Affidavit dan juga penghujahan, dan selebihnya mahkamah yang akan putuskan
tentang jagaan anak sementara, kes jagaan kekal diputuskan. So, kalaulah ada yang depan saya ni, yang menonton ni, dia ada berebut jagaan kekal lambat tak selesai lagi, dari sudut undang-undang apa yang boleh dilakukan, buatlah permohonan hak jagaan anak sementara. Okey, tapi kalau tanya saya apa yang lebih baik, jawapannya adalah perbincangan pihak-pihak. Kalau boleh tolerate, boleh bekerjasama, boleh faham bab jagaan anak ni adalah bab bersama, insya-Allah. Tak perlu nak filekan pun tak apa. Mungkin hak jagaan kekal tu pun mahkamah tak perlu putuskan, melainkan kita boleh buat persetujuan secara bersama. Bab jagaan anak pada saya adalah bab yang lebih bestnya, bab tolerate. Toleransi tu lagi bagus. Masing-masing faham tentang hak dia. Tu je. Okey. Putri Salju. Wow, nama Putri Salju Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya, apa hukum kalau keluarga angkat larang anak angkat dia bertemu atau kontak dengan ibu kandung budak tu? Keluarga angkat bagi tahu yang ibu bapa kandung budak tu dah mati. Kalau tanya kat saya hukum ni, salah conference lah. Okey. Puan Putri Salju, saya lebih kepada proses undang-undang, proses undang-undang syariah. Kalau tanya kat saya, lebih kepada proses undang-undang syariah, apa sajalah isu tentang undang-undang syariah. Tapi kalau cerita ataupun persoalan tu berkenaan dengan hukum, saya bimbang saya nak elaborate lebih. Sebab saya bukan ahlinya. Yang tu mungkin lebih kepada kalau kata tanya kepada mufti ke, Ustaz Zaidrus ke apa sebagainya. Cuma pada firasat ataupun pada pembelajaran saya yang tak berapa banyak ni, kalau tanya tentang hukum, dia ada isu tentang harus, haram, wajib, sunat, makruh. Kan? So, berdosa dan sebagainya. Okey, kalau tanyakan saya tentang hukum keluarga angkat larang bertemu dan sebagainya tu, dia boleh jadi hukum kepada haram pun boleh jadi juga. Ataupun dia mungkin juga boleh jadi makruh. Wallahualam. Hak selebihnya tu, hak yang nak jadi elaborate ni, payahlah, susah sikit saya nak elaborate. Saya bukan ahli dia. Saya mohon maaf. Sebab dia tak ada kaitan dengan undang-undang. Saya tak nampak soalan undang-undang kat situ. Puan Fika, Assalamualaikum tuan, saya nak tanya. Tiba-tiba tergantung. Oh, ada soalan dia akhirnya. Assalamualaikum tuan, Waalaikumsalam. Saya nak tanya, okey. Saya PJJ. Seorang isteri kalau tidak ikut tinggal sebumbung dengan suami atas sebab bekerja, jabatan tidak boleh posting, adakah itu jatuh nusyuk? Dia bukan nusyuk puan. Tukar perkataan huruf K tu kepada huruf Z. Nusyuz. Bukan nusyuk. Typo kot no. Jari besar kot. Gurau-gurau. Okey. Seorang isteri yang dah memang asal perkahwinan tu pun memang dia bekerja. Okey. Dan memang dia ada tanggungan terhadap pekerjaan dia tersebut. Contohnya dia kena bayar kereta, dia kena bayar rumah dan dia tidak boleh untuk berhenti. Ataupun kalau kata berhenti tu dia akan mendatangkan lebih banyak mudarat kepada diri dia. Okey, maka sukar untuk mahkamah nak katakan dia nusyus. Melainkan suami ni boleh tanggung everything. Boleh bayar rumah yang dia bayar, yang dia tanggung, boleh bayar segala hutang PTPTN yang dia tanggung, ataupun boleh bayar kereta yang dia tanggung. So apa-apa yang kita kata liability yang mana suami kata ya boleh tanggung sebagainya. So kalaulah dia boleh tanggung everything tu dan dia disuruh berhenti, maka mungkin pada ketika itu isteri tersebut kena taat, kena ikut. Tapi katakanlah suami ni pun tak mampu nak tanggung. Dia kata main duduk aja. And then tak tahu, tak boleh nak pindah randa, tak boleh nak bertukar, tak boleh posting. Dan dia sendiri pun kena mencari kerja baru yang mungkin sukar nak dapat. Nak tanggung segala perbelanjaan yang dia sedang tanggung. Sukar untuk kita nak kata isteri tersebut nusyus. Dan bahkan
Kalau nak sebut nusyus pun, si suami tu mesti membuat tuntutan kembali taat dan juga tuntutan sabitan nusyus di mahkamah rendah syariah. So dia kena bawa dakwaan tersebut, dan isteri masih boleh defend, masih boleh bela diri. Kenapa dia tidak boleh disabitkan nusyus? So isteri kena buktikan macam saya cakap lah. Saya nak berhenti macam mana Tuan Hakim? Saya ada tanggungan. Saya tak boleh nak berhenti macam tu saja. Suami saya pun tak mampu nak tanggung segala tanggungan-tanggungan saya ini. Saya masih ada ibu bapa yang saya nak kena bagi duit dan sebagainya. Tu contoh lah kan. Ni antara perkara yang kita selalu bawa dulu. Alright. Jadi mahkamah pun tak boleh nak bagi nusyus. Hanya disebabkan suami suruh berhenti dan duduk ikut sebumbung. Okay. Kena tengok kepada maslahah juga. Nusyus ni bukan semuanya ikut dan tak ikut duduk sebumbung terus nusyus. No. Kita kena tengok kepada realiti juga. Okay. Kena tengok pada realiti. Kalau memang daripada awal perkahwinan dah memang kita pilih pun orang yang memang kerja jauh. Ada tanda yang kita dah reda dah. Kan? Contohnya berkahwin dengan seseorang yang duduk kerja kat Kuala Lumpur. Dan memang kita tahu dia tak boleh nak tukar dan sebagainya. Jadi kita dah pilih, dah reda dah perkara tersebut. Kenapa pilih orang perempuan tu untuk nak kahwin? Samalah kalau perempuan tu pun pilih lelaki yang jauh. Kan? Dah memang dia tak boleh nak tukar. So kita dah reda dah perkahwinan PJJ tersebut. Kenapa nak timbul pula isu nusyus? Faham? Okey. Dia pernah masuk penjara dan ada rekod penjara. Okey. Kalau pernah masuk, ya. Kita boleh bawa dakwaan tersebut. Cuma kena relevan juga. Kita kena tahu rekod penjara tu tak boleh macam terlalu lama. Contoh. Bukan kes puan, kes orang lain. Rekod penjara tahun 2010. 2021 baru, 2022 tahun depan ke tahun 2021 baru nak file tuntutan. Gap sampai 9 tahun, nak dekat 10 tahun ni. Kenapa lama sangat? Yang ni dia akan jadi satu problem. Okey, kita akan termasuk dalam golongan yang kita reda. Okey, kita reda ataupun mungkin dia dah ada perubahan. Dah keluar daripada penjara dan sebagainya, dia dah keluar berubah tu, mungkin ada kesilapan sikit, kita nak ungkit kesilapan yang dah terlalu lama. So kalau katalah perkara tersebut kita biarkan, dia akan ada timbul isu tu. Hati-hati jadi kita kena tahu rekod penjara tu bila. Kalau kata masih baru setahun, baru dah berapa bulan, 2 tahun ke paling maksimum lah so nampaklah ada isu kat situ. Okey. Syarifah Aida Nasuha. Salam, saya nak tanya, kalau berpisah hak anak jatuh pada isteri kan? Okey, baik. Jangan kata berpisah. Masih belum berpisah pun. Cuma mungkin duduk berasingan kan. Duduk masing-masing PJJ ke contoh macam tadi tu. Anak tetap biasanya kekuatan anak ataupun hak ibu terhadap anak tu lebih besar. Okey. Dan kalau kata berlaku perceraian pun, hak jagaan anak ni, prioriti, keutamaan adalah kepada ibu dulu. Okey, ibu. Melainkan ibu gagal dalam salah satu daripada 5 perkara. Ibu murtad, keluar dari agama Islam, ibu berkahwin lain, ibu berkelakuan keji secara terbuka, ibu dera ataupun menzalimi anak, ataupun ibu ubah mustatin anak dengan bapaknya dengan satu jarak yang sangat jauh, melainkan balik kampung. Okey. Hazrin Danisha, salam tuan, Waalaikumsalam. Saya mohon pencerahan. Bolehkah seorang isteri mohon perceraian dengan alasan isteri tidak mahu poligami dan suami dah menikah tanpa kebenaran mahkamah? Baik. Cerai ni macam-macam jenis. Okey, Puan Nazrin. Cerai ni macam-macam jenis. Kalau perceraian yang kita filekan tu, Section 47. Section 47 Enactment Keluarga Islam cerita tentang perceraian secara baik. Okey. Perceraian secara baik ni, jangan kata alasan tak mau poligami, suami menikah senyap-senyap contoh dia. Jangan kata alasan tu. Alasan tak sepahaman pun dah boleh kita memfailkan tuntutan perceraian tersebut. Okey. Cumanya dia perlukan kepada setujuan suami. Suami datang ke mahkamah ke untuk bercakap dan sebagainya.
Okey, dia mesti suami datang untuk melafazkan cerai. Faham? Tapi, dia ada tapi. Kalaulah suami tak mau cerai. Okay? Suami tak mau cerai, isteri nak filekan fasah. Isteri nak filekan fasah dengan dua alasan. Alasan yang pertama, isteri tak mau poligami. Dan yang kedua, suami nikah tanpa kebenaran. Maksudnya dia berpoligami. Okey, berpoligami lah kan, sebab kita ada isteri, dia ada isteri, dia menikah seorang lagi tanpa kebenaran, tu kita poligami lah kan. Okey. Yang pertamanya, kalau isteri tak mahu poligami, dia tidak ada dalam alasan fasah. Dalam seksyen 53 tentang fasah ni, daripada 1A sampai L, punya banyak A, B, C, D tu kan, panjang semua tu, sampai huruf L, okey, alasan dia, tidak ada satu pun alasan fasah yang boleh dituntut oleh isteri nak minta fasah pada mahkamah dengan alasan tak mahu poligami. Tidak ada. Yang ada hanya satu saja, iaitu isteri tuntut fasah atas sebab suami berpoligami secara tidak adil. Yang tu boleh. Yang tu ada. Salah satu daripada alasan fasah, suami tidak berpoligami dengan adil. Yang tu ada. Cumanya, nak cerita tentang poligami tak adil ni, syarat yang paling penting adalah kita kena buktikan. Okay, kena buktikan lah. Saya cakap apa? Okay, kalau kita nak bawa alasan poligami tidak berlaku adil ni, dia mesti perkahwinan tu disahkan terlebih dahulu. Kalau orang yang menikah tanpa kebenaran ni, okay, mostly kita cerita tentang kahwin dekat Siam lah. Kahwin dekat Siam, balik mai Malaysia ni tak buat pengesahan. Tapi kita tahu yang dia telah berkahwin dengan pasangan dia yang baru, isteri kedua. So dia berpoligami juga. Tetapi dalam undang-undang, untuk orang yang menuntut fasah dengan alasan suami tidak berpoligami dengan adil, berat sangat-sangat untuk dia buktikan. Kerana perkahwinan suami tu tidak disahkan lagi. Macam mana kita nak sahkan yang dia poligami sedangkan pernikahan dia pun tak disahkan lagi. Jadi kita kena suruh suami tu buat pengesahan nikah poligami dulu. Dah disahkan berpoligami, baru kita boleh bawa alasan poligami tidak berlaku adil. Dah sah, kalau contoh dah ada perintah pengesahan nikah poligami, dia baru boleh masuk alasan fasah. Apa yang tidak adilnya? Dari sudut apa? Dari sudut nafkah zahir tak cukup, dari sudut nafkah batin tak dapat ke, ataupun giliran bermalam ke, tak cantik. Macam tadi kan ada orang tanya tu, 4-5 bulan sekali baru balik. Tu tak adil lah tu. Okey? Aduh. Terima kasih Puan Murni Abdul Razak memberikan star kepada saya. Wah, menarik Bagus saya buat soalan-soalan macam ni. Boleh tak siapa-siapa nanti ni, kalau ada soalan-soalan macam ni, dia rasa macam saya dah menjawab soalan dia. Biasanya kan klinik kan dia ada bayaran kan. Saya tak minta banyak puan. Saya minta siapa yang tengok ni kan, siapa yang saya jawab soalan ni, boleh tak kalau saya nak minta anda tekan share je. Okey? Share je kat wall anda. Itu je. Tanda bagi tahu minit ke berapa ke, saya dah menjawab soalan puan. Contoh. Kan? Itu je bayaran dia. Boleh simple je. Allah. Klinik. Ni saya bantu hampa lah ni kan. Bantu hak yang ada persoalan, ada doktor. Saya doktor. Dr. Love. Nur Azalia. Kalau macam suami bagi syarat, kalau keluar rumah jatuh talak. Kalau macam waktu dia kata tu saya tidak keluar, esok baru saya keluar sebab suami suruh. Kan? Hampa janganlah tanya soalan tergantung. Okey, tak apalah, saya fahamlah. Yang ni, okey. Mungkin soalan yang terakhir dia point lepas keluar suami suruh, mesti ada orang akan tanya macam ni. Jatuh talak ataupun tak? Selalu macam tu kan? Okey. Jawapannya tetap sama. Saya tak boleh sahkan.
Saya tak boleh sahkan perkara ini. Siapa yang berlaku macam ni, ini kita sebut sebagai taklik talak. Taklik talak ni maksudnya, suami bersandarkan kepada sesuatu dan kalau katalah benda tu dilanggar, dia boleh jatuh. Contoh dia, macam ni lah. Hang keluar rumah jatuh talak, contoh dia. Kan suami sebut macam tu, hang keluar rumah jatuh talak. So, itu kita sebut taklik talak. Taklik talak ni, okay, dalam undang-undang, dia dikira sebagai lafaz cerai luar mahkamah. Kalau suami buatlah taklik apa pun, tak bagi pergi kerja ke, hang balik rumah mak ke, tak bagi, hang balik rumah mak jatuh talak. Oh, senang. Hang pergi kerja jatuh talak. Hang keluar saja kaki ni keluar daripada rumah je jatuh talak. Selalu kan, kita pun selalu tengoklah drama-drama macam tu. Itulah nama dia taklik talak. Dan kesnya adalah lafaz cerai luar mahkamah. Okey. Jadi kalau katalah berlaku kepada anda yang menonton ni, kalau berlaku kepada anda yang menonton ni, apa yang perlu dilakukan adalah anda kena buat pengesahan lafaz cerai luar mahkamah di mahkamah rendah syariah. So anda kena nyatakanlah suami sebut tu macam mana. Suami sebut dekat saya, kalau keluar rumah jatuh talak. Kita kena tahu, kita kena bagi tahu mahkamah bila tarikh sebut tu, pukul berapa, di mana, siapa ada lagi masa tu. Kita kena bagi tahu. Okey. Nanti benda tu akan disahkan oleh suami. Suami pun akan disoal oleh mahkamah. Betul tak macam mana isteri dakwa ni? Kata kamu ada lafaz taklik talak begini. Betul. Saya ada sebut. Kata kalau keluar rumah jatuh talak. Baik. Betul tak lafaz yang disebut tu? Betul. Okey. Apa niat kamu? Niat keluar rumah tu keluar sampai setakat mana? Keluar daripada pintu rumah ni. Memang niat saya kalau keluar daripada pintu rumah ni memang jatuh talak. So mahkamah boleh sahkan. Saya tak boleh sahkan. Okey. Tu pia beri neri he. He talak ho me. Aku nak cakap Hindustan ke apa? Aku tak tahu. Okey. Bahas se koi under na justate. Hafizi Rahman. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Mengikut pengalaman tuan, kebiasaan kes Seksyen 47 yang dimohon oleh isteri, adakah keputusan memihak kepada suami? Baik. Jika saman Seksyen 47 di Kuala Lumpur, di Selangor dan negeri-negeri yang ada memperuntukkan kepada proses hakam dan ada bergantung kepada hakim-hakim, hakim-hakim yang tertentu, sekiranya isteri failkan Seksyen 47 dan suami hadir, suami hadir ataupun saman sempurna, saman dah sampai, kalaulah suami tidak bersetuju pun untuk melafazkan lafaz cerai ke atas suami, dalam undang-undang di bawah seksyen yang sama, Seksyen 47, dia akan dibawa kepada proses seterusnya yang kita sebut jawatan kuasa pendamai. Jawatan kuasa pendamai ni, dia adalah di kalangan orang pejabat agama yang dilantik oleh mahkamah sebagai orang yang menjadi orang tengah terhadap pihak suami dan juga pihak isteri. Proses jawatan kuasa pendamai ni dia mungkin akan mengambil beberapa kali. Mungkin 2 kali, mungkin 3 kali. Selepas sahaja dah selesai jawatan kuasa pendamai dan tidak ada proses, tidak ada jalan penyelesaian, tidak ada jalan yang terbaik untuk baik balik rumah tangga tersebut, proses yang seterusnya dia akan pergi kepada hakam. So proses hakam ni pula dia ada proses yang tersendiri. Jadi kalau dah sampai kepada hakam masih belum berjaya diselesaikan, besar kemungkinan mahkamah akan pisahkan suami isteri tersebut. Walaupun suami tu mungkin masih lagi tidak bersetuju untuk ceraikan. Sebab kalau dah sampai ke tahap hakam, dia akan tertakluk di bawah satu perkataan yang kita sebut sebagai syiqaq. Dalam syarak, syiqaq ni maksudnya adalah
perkelahian yang berat. Dah tak ada jalan perdamaian. Masing-masing bertelagah. Cuma tak mau ada perceraian. Okay. Syiqaq ni perkelahian yang sangat berat ni, yang dah menyebabkan rumah tangga ni memang tak ada peluang untuk baik balik, maka mahkamah akan mengambil keputusan, hakam akan memutuskan untuk memisahkan perkahwinan tersebut. Clear? Sebab tu saya kata ada beberapa negeri dan juga ada negeri pun tengok kepada hakim. Ada hakim. Okay? Aduh. M. Razif M. Yasin. Betul ke aku sebut ya? Muhammad Razif M. Yasin M. Yalah, tak apalah. Assalam tuan. Waalaikumsalam. Nak tanya, boleh ke suami minta dengan isteri talak khuluk? Okey. Suami boleh minta. Contoh dia, suami dia tak mau cerai cara baik. Dia tak mau lafaz cerai biasa. Dia kata kalau dia nak cerai, boleh, tapi dengan syarat isteri bayar sejumlah wang. Boleh. Dalam Islam memang ada perceraian secara tebus talak. Okey, memang ada. Maksudnya kita, sebagai suami, dia tak mau cerai secara baik, dia nak minta secara tebus talak. Boleh minta isteri. Saya nak ceraikan awak, boleh, cuma dengan syarat awak kena bayar kat saya sejumlah wang. Boleh. Okey. Cuma yang ni kontradik sikit. Benda yang ada dalam undang-undang, benda yang ada dalam hukum syarak. Okey. Iaitu dalam syarak, dia ada satu kisah yang saya selalu sebut. Kisah tentang bagaimana isu tentang tebus talak ni berlaku. Iaitu seorang isteri ni, dia mengadu kepada Rasulullah yang suami dia ni sangat baik dan sebagainya. Cuma dia kata dia takut bimbang, takut jatuh kufur. Bila dia bimbang, dia takut jatuh kufur, maka dia kata dia mengadu kepada Nabi sebab dia tak boleh tengok suami dia. Walaupun suami dia baik. Memang suami dia baik. Tapi sebab dia tak, dalam ada riwayat mengatakan yang suami dia tak handsome. Dia tak boleh tengok. Dia tak suka. Tapi dia takut bimbang jatuh kufur perkara tersebut. Jadi dia mengadu kepada Nabi. Nabi panggil suami dia tu. Nabi kata Nabi perintahkan si isteri ni memulangkan semula mas kahwin dia. Apa mas kahwin yang diberi oleh suami tu? Dia bagi sekebun kurma, sekebun tamar. Okey. Dia bagi sekebun tamar. So pulangkan balik. So si isteri ni pun setuju, dia pulangkan kembali sekebun tamar tersebut. Itulah itulah sirah ataupun sejarah macam mana tebus talak ni disyarakkan, yang ada. Cuma yang ni cuma dia. Dalam undang-undang kita, dia tidak ada spesifik macam tu tebus talak dia. Dia biasanya yang sebaiknya kalau kata ada seorang suami nak minta tebus talak pun, kalau dia nak mengikut kepada syarak ni, kepada sirah yang berlaku dalam kisah yang saya sebut tadi, sepatutnya dia minta kembali at least mas kahwin dan juga hantaran. Mungkinlah kan, sebab orang Melayu kita ni dia bukan sekadar ada mahar, tapi dia ada hantaran sekali. So mungkin kita boleh minta mas kahwin dan juga mahar kembali. Cuma ada sesetengah orang, dia minta benda yang dia tak bagi pun banyak tu. Tetapi dia nak minta lebih. Dia macam pelaburan. Mas kahwin baru 100. Hantaran pun hutang. Contoh dia. Tiba-tiba nak bercerai, minta 10,000. Daripada 100 naik kepada 10,000. Sikit lagi kan? Sikit lagi Okey. So yang tu adalah satu bentuk yang kita sebut tidak mengikut kepada syarak, tetapi benda tu tak berlawanan dengan undang-undang. Sebab dalam undang-undang dia tak ada spesifik berapa jumlah tebus talak. Okey. Cuma tebus talak ni saya selalu cakap dia berdiri atas dua benda. Okey, dia berdiri atas dua benda. Okey, tebus talak nak berlaku dia mesti kena dua benda ni. Yang pertama dia, suami dengan isteri mesti dua-dua bersetuju untuk tebus talak. Kalau suami minta tebus talak tapi isteri kata aku 1 sen pun aku tak mau bayar. Nak buat apa pun buatlah, aku takkan bayar kat hang. Aku lebih rela bayar dekat Fahmi Ramli untuk uruskan. Contoh, astagfirullahalazim. Okey, contohlah. Aku lebih rela bayar peguam untuk uruskan. Contoh. Saya cerita ni sebab memang realitinya selalu macam tu.
Klien saya pun ramai yang macam tu. Okay, dia kata saya tak akan bayar 1 sen pun. Okay, so tak berlaku persetujuan. Kalau tak berlaku persetujuan, maka tidak ada tebus talak. Tak payah filekan tebus talak. Dia akan menjadi jalan buntu yang mana kita akan tarik balik je nanti ni. Yang keduanya, selepas kita dah dapat persetujuan, dua-dua setuju tebus talak, yang keduanya adalah mesti dua-dua bersetuju dengan jumlah tebus talak. Mesti dua-dua kena setuju. Kalau dua-dua tak setuju, pun akan mengalami jalan buntu. Suami setuju, saya nak duit tebus talak. Okey, berapa? Aku boleh bagi tebus talak. Suami kata, saya nak 50,000. Hei, tak boleh. Saya nak bagi kurang sikit. Saya nak bagi 10,000. Mana boleh 10,000? Contoh. Tak boleh. Tak boleh. Saya takat 10,000 saja. Tak boleh. Kalau aku tak dapat 50,000, hang jangan harap. Tak ada persetujuan. Bila tak ada persetujuan, nahi. No tebus talak kat situ. Okey? Kalau katalah ada pertikaian tentang jumlah pun, isteri kata dia boleh bagi setakat 10 saja. Suami masih kekal nak 50. Apa yang boleh dilakukan dalam mahkamah adalah, mahkamah boleh mentaksirkan, menilai berapa jumlah yang wajar sahaja. Mahkamah akan tengok kepada kewajaran, berapa jumlah dan sebagainya. Say lah, katakan. Mahkamah taksirkan jumlah yang wajar, jumlah yang sesuai untuk tebus talak sekarang adalah 15,000. Contoh 15,000. So, si isteri kata, tak payah Tuan Hakim, saya takkan ikut. Saya takat 10,000 sahaja. Si suami pun kata, takat 15,000 saya pun tak mau. Mahkamah pun tak boleh paksa untuk ikut. Maka sebab apa? Dalam undang-undang, mahkamah hanya boleh taksirkan sahaja. Menilai berapa jumlah yang wajar sahaja. Clear? Alright. Okey, cukup. Itu saja. Saya mohon maaf. Cukup takat ni dah 1 jam lebih dah saya buat kelas. Saya membuka klinik guaman untuk minggu yang pertama ni. Saya kena berehat sebab esok saya akan keluar. Sebelum subuh saya kena keluar dah. Saya akan ada kes perbicaraan di Mahkamah Rendah Syariah Tapah. Saya akan pergi ke Tapah Perak. Jauh. Daripada Sungai Petani nak pergi ke Tapah. Saya kena keluar sebelum subuh. Sebab kalau saya keluar lepas subuh, nanti saya sangkut dekat Pulau Pinang. Saya sangkut dekat Seberang Jaya nanti ni. Jenis letih. Jadi saya kena tidur awal malam ni. So saya mohon maaf daripada saya. Kalau saya ada kesilapan ataupun kekurangan, saya mohon ampun dan maaf. Andai gurauan saya ni mungkin kasar dan sebagainya, saya mohon maaf. Memang itu datang daripada kesilapan saya sendiri. Kalau yang baik tu semuanya datang daripada Allah SWT. Okey, alright. Itu saja daripada saya, Fahmi Ramli. Terima kasih kepada siapa yang join bersama dengan saya pada minggu pertama ni dalam klinik guaman ni. Kita berjumpa. Siapa yang nak lagi bertemu dengan saya, okey, jangan lupa hari Sabtu malam Ahad. InsyaAllah Sabtu malam Ahad kita akan berjumpa lagi. Di waktu yang sama, jam 9 malam. InsyaAllah saya akan membuat perkongsian sikit. Dan lepas pada itu kita akan jawab juga soalan. Okey? Alright, thank you so much. Jangan lupa untuk sharekan video ini. Dan siapa-siapa yang macam rasa macam nak tengok video-video yang dahulu, boleh tak kalau saya nak minta daripada ramai-ramai yang tengok ni, yang terakhir ni, tolong subscribe. Okay? Subscribe video YouTube yang kita dah pernah upload dekat YouTube. Just tulis je Fahmi Ramli. Okay? Jangan lupa untuk tekan subscribe. Okay? Itu saja permintaan saya. Saya tak banyak pun, itu je. Alright, itu saja daripada saya. Thank you so much. Aqul qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.